Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Bazar Eko Ramadan BIBD promosi pasaran tanpa tunai dan galak barang guna semula. Pemasangan panel artistik gergasi di seluruh negara menyemarakkan lagi sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40. Tujuh kaki tangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya semalam menyertai Majlis Tadarus Al-Quran sempena bulan Ramadan di Istana Nurul Iman. Hadir yang berhormat Pihindatu Lara Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Yu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai dipimpin oleh Yang Dimuliakan Pegawai Pin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Mat Jaya bin Ibrahim. Kementerian Hal Ehwal Agama mengadakan Majlis Tadarus Kelmarin di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan di daerah Belait. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Misli bin Haji Abdul Karim, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Pentadbiran dan Kewangan Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis juga diisikan dengan tadabbur Al-Quran. Hari ini, rombongan Tadarus Kementerian Hal Ehwal Agama mengunjungi Masjid Kampung Sungai Buloh. Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mu'alaf beserta rombongan Urus Setia penerbitan tafsir Mushaf Brunei Darussalam dan Urus Setia program keugamaan belia mengadakan Majlis Tadarus Al-Quran, bersungkai dan sembahyang sunat tarawih serta witir bersama para mu'alaf di daerah Temburong, Kelmarin. Majlis diadakan di Balai Ibadat Kampung Sibut, daerah Temburong. Acara dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, Pemangku Pengarah Pusat Dakwah Islamiah, diikuti dengan bacaan tadarus dan tahlil. Acara diselajurkan dengan penyampaian buku panduan sembahyang sunat tarawih dan witir, siri bimbingan mu'alaf dan beratib al-atas siri bimbingan mu'alaf. Juga diadakan tazkirah pendek bertajuk Kelebihan Bulan Ramadan untuk Orang Islam Merebutnya. Apa puasa ni? Puasa ni menahan. Kementerian Pertahanan pagi tadi mengadakan majlis membaca surah Yasin dan bertahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Mengetuai rombongan yang berhormat Pihindatu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Juga hadir Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Pul Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. 750 pegawai, kaki tangan dan anggota Kementerian Pertahanan menyertai majlis tersebut.
Juga mengadakan majlis yang sama Syarikat Pelabuhan Muara MPC. Majlis berlangsung pagi tadi di Kubah Makam Diraja. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi, selaku Ketua Pegawai Eksekutif Darussalam Asset yang juga ahli lembaga MPC. Majlis turut dihadiri oleh 40 kekitangan MPC. Bazar Eko Ramadan BIPD menggalakkan amalan perniagaan yang mampan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Bagi mengukuhkan ekonomi negara dan menggalakkan amalan perniagaan yang mampan, Bank Islam Brunei Darussalam BIPD melancarkan Bazar Eko Ramadan BIPD. Perasmiannya berlangsung petang tadi di BIPD Connex di Taman Mahkota Jubilee Emas di Ibu Negara. Diadakan sehingga 7 April, Bazar Eko Ramadan BIPD disokong dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Majlis Perubahan Iklim Kebangsaan Brunei, Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri di bawah Kementerian Pembangunan serta NGO tempatan. BIPD Ramadan Eco Bazaar. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi BIPD, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Selaras dengan wawasan Brunei dan gaya hidup mampan, bazar ini menggalakkan penggunaan BIPD QuickPay untuk transaksi sekaligus mempromosi pasaran tanpa tunai. Selain itu, bagi menyokong inisiatif tanpa beg plastik, Jastri dan sisa sifar SDG 12, para pengunjung digalakkan membawa barang guna semula, antaranya beg kitar semula. Ibadah puasa mempunyai hikmah dan rahsia yang tersendiri. Dalam bulan Ramadan, umat Islam berpeluang melipat gandakan amal ibadah sama ada amalan-amalan fardu maupun sunnah. Justru pada bulan Ramadan jugalah kesempatan yang terbaik untuk memperbaiki diri dari sudut ibadah dan takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara tersebut ditekankan dalam khutbah Jumaat bertajuk Manfaatkan Ramadan dengan Ibadah. Sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah bulan istimewa kerana pada bulan ini dibukakan pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka dan syaitan dibelenggu. Justru sebagai hamba Allah yang sering melakukan kesilapan dan kekhilafan, janganlah kita melepaskan peluang di bulan yang mulia ini untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan kita dari azab api neraka. Maka dalam kesempatan kita berada di bulan Ramadan ini, marilah kita istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melazimkan diri kita dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran, bersedekah, berzikir dan sebagainya. Umat Islam di negara ini seperti lazimnya melakukan amalan menziarahi tanah perkuburan orang Islam, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Ziarah kubur bukan sahaja tertumpu pada bulan Ramadan atau bulan Syawal, tetapi juga digalakkan pada bila-bila masa, terutama pada hari Jumaat. Selain menziarahi ahli-ahli keluarga yang telah kembali ke rahmatullah, aktiviti membersihkan kubur dan membaca surah Yasin dan tahlil juga dilakukan. Amalan menziarahi kubur dalam bulan Ramadan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sabda baginda yang bermaksud sesiapa yang menziarahi kubur ibu bapanya atau salah seorang daripadanya pada hari Jumaat diampunkan baginya dan dia dicatat sebagai anak yang berbakti terhadap orang tuanya. Riwayat Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Penciptaan panel artistik gergasi yang dikenali sebagai NBD 40 merupakan projek inovatif kerjasama Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dengan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan syarikat DST sebagai rakan strategik bagi menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40. Seramai 65 orang penggiat seni dari keempat-empat daerah menyumbang dalam projek ini. Panel artistik gergasi ini diletakkan di tempat-tempat strategik buat pertama kalinya di seluruh negara. Di daerah Brunei dan Muara, panel artistik gergasi NBD 40 diletakkan di Taman Mahkota Jubilee Emas Bandar Seri Begawan. 16 orang terdiri daripada muralis, pelukis, artis grafiti dan pelajar sekolah menengah mengambil bahagian dalam mencipta panel artistik berkenaan. Kami pilih tim yang revolves around what Brunei is. So we share some ideas lah along the way in our group that symbolize Brunei, from animals, dari makanan, dari bunga-bunga, and then dari birds even. So we got inspired from there, and then dari sana kami masing-masing illustrate that one lah. Yeah, tapi most of us ada a mixture between realism and abstract form. Yeah. Di daerah Blyth, seramai 28 orang terlibat dalam menghasilkan projek panel artistik termasuk 20 penuntut dan seorang guru dari Sekolah Menengah Saidina Ali, Kuala Blyth. Salah satu karya mengenai Welcome to Oil Town diletakkan berhadapan mercu tanda Menara Cendera Kenangan di Kuala Blyth. Lukisan saya ini mempunyai ciri-ciri tersebut, iaitu binatang-binatang seperti hornbill ataupun burung kenyalang atau burung enggang, burung helang, harimau dahan dan labi-labi, serta monumen dan mercu tanda yang ada di sekitar daerah Blyth. Sementara itu di daerah Tutong, panel artistik ditempatkan di kawasan jeti Sungai Tutong. Ia dihasilkan oleh 5 orang pelukis tempatan di daerah berkenaan. Tema lukisan artwork yang dihasilkan adalah berdasarkan negara Brunei Darussalam dengan tajuk Unity, berkonsepkan identiti daerah Tutong. Perbezaan color, perbezaan lines, shape, tapi semua tu ia wujud dalam satu space, satu ruang yang sama. Satu space yang ruang yang sama tu ia macam adalah hidup kita lah di Brunei, ada banyak-banyak bangsa, macam-macam jenis orang, tapi still hidup dalam satu negara kan. So saya memilih konsep Unity, bertajuk Unity juga. Manakala projek panel di daerah Temburong diletakkan di ruang legar kedai Pekan Bangar, 5 orang penggiat seni mengambil bahagian dalam mencipta 5 panel artistik berkenaan. Karya seni yang dihasilkan melambangkan identiti budaya Puak yang terdapat di daerah Temburong. Artwork ini adalah just to show yang ini puak-puak yang ada di daerah Temburong seperti Melayu, Murut, Iban dan yang lain-lain lah. Dan juga ada memasukkan juga ahli-ahli PKBN. So kira ini identiti Temburong lah. Panel artistik gergasi NBD 40 mengetengahkan konsep baharu iaitu pameran luar tidak hanya meningkatkan kemeriahan sambutan tetapi juga berperanan sebagai platform untuk masyarakat menghayati seni dan budaya dalam persekitaran semula jadi. Para pengunjung juga dapat menikmati keindahan dan menghargai karya seni tempatan di tengah-tengah lanskap. Ciri konsultasi video dalam aplikasi BruHealth akan memudahkan pengguna untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan secara dalam talian. Pada tahap permulaan, ciri baru aplikasi BruHealth hanya memberi akses kepada beberapa buah klinik sahaja untuk pesakit mengadakan konsultasi video. Ikuti laporannya bersama pewarta RTB Rosimah Sulaiman. Selain meningkatkan kapasiti kaki tangan kesihatan, ciri konsultasi video
juga dapat memberikan alternatif lain selain mengadakan perjumpaan dengan profesional kesihatan secara bersemuka. Menerusi ciri tersebut, perjumpaan akan menjadi lebih efisien dan memberikan impak maksima. Pesakit tersebut dapat berhubung terus dan doktor dapat memantau dan melihat sama ada rawatan ini boleh digunakan secara online ataupun perlu didatangkan pesakit itu ke ibu kota untuk rawatan sepenuhnya. Salah satu lagi daripada kelebihannya, pesakit yang rutin datang berjumpa, mereka tidak semestinya perlu hadir ke klinik untuk berjumpa. Diagnosis dapat dibuat melalui history taking ataupun daripada simptom-simptom yang diutarakan. Pada masa ini, ciri konsultasi video hanya boleh dijadualkan oleh kaki tangan kesihatan sahaja. Kementerian Kesihatan juga mempunyai perancangan untuk memperkenalkan ciri konsultasi video ditempah oleh pesakit di masa akan datang. Roslimah Sulaiman melaporkan untuk Berita RTV. Kemahiran crochet atau mengait mampu menjana pendapatan. Salah seorang lepasan graduan Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa memanfaatkan hobi sejak di bangku sekolah rendah lagi dengan menjadikan hobi crochet sebagai perniagaan. Signature kami punya bag mini size yang bersaiz mini. Alhamdulillah penerimaan pelanggan kami sangat memberansangkanlah. Kami pun tak expect juga pasal baru-baru mula juga kan kami menjual backpack daripada manik yang dibuat daripada manik dan yarn benang yang dikait lah. Menghasilkan beg-beg dengan menggunakan manik yang berlainan bentuk dan benang yang berlainan saiz, Mahiroko mempunyai pelanggannya tersendiri. Meskipun tidak terlepas daripada cabaran perniagaan, ia menjadi satu kepuasan apabila keinginan pelanggan dapat direalisasikan. Saingan itu memang normal lah dalam bisnes. So kami cuba untuk membuat yang kelainan lah, uniknya kami punya bag atau and kami cuba bersaing secara sehat and support each other juga. Dayang Hazikah melahirkan harapan agar para belia meneruskan usaha dan tidak putus asa untuk mencuba kerana setiap usaha itu pasti akan ada hasilnya. Sebahagian jalan Kota Batu akan ditutup sementara untuk memberi ruang Jabatan Perkhidmatan Elektrik menjalankan kerja-kerja pemasangan kabel elektrik bawah tanah. Jabatan Kerja Raya dalam kenyataan medianya menjelaskan kerja-kerja pemasangan tersebut dilakukan hari ini sehingga esok 16 Mac bermula 8 pagi. Dalam pada itu, lencongan jalan turut disediakan. Sementara itu, sebahagian jalan di Jalan Raja Isri Pengiran Anak Saleha Hala Bandar Seri Begawan ditutup sementara hari ini sehingga kerja-kerja pembaikan paip pembentungan bawah tanah berdekatan Balai Bomba Bandar Seri Begawan selesai. Para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk mematuhi papan tanda arahan yang ditetapkan.